Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton, para pendengar Malam Mistik Bro Fai. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Brother Fai baru saja balik kerja ni sebenarnya. Kerja malam. Sekarang ni menunjukkan pukul 8.45 pagi. Baru-baru ni Brother Fai ada terdengar satu cerita yang hot. Ingat tak? Baru-baru ni Brother Fai dengan Haida ada buat live di Facebook mengenai topik Pontianak. Dan apabila masa tu Mimin Alibaba dia sedang bertugas. Dia bertugas di hospital tempat dia bertugas tu lah. Dan kebetulan masa tu Brother Fai memainkan lagu Menanti Kekasih. Apabila lagu tu dimainkan, kebetulan si Mimin Alibaba ni berada di bilik mayat. Jadi apabila lagu tu dimainkan, dia terkena gangguan. Nak tahu tak apa gangguan yang dia alami? Sama-sama kita nantikan malam ini. Jangan lupa Malam Mistik. Okey, sekarang Brother Fai dengan Haida. Haida? Ya. Sekarang ni kami dalam perjalanan menuju ke kawasan Empangan Semenyih untuk mencari mood untuk menceritakan kisah viral yang dikongsikan oleh Mimin Alibaba. Okey? Dan ini adalah perjalanan untuk ke Empangan Semenyih. Okey, seperti yang kita lihat, inilah dia jalan nak ke dam ni kan, punyalah gelap. Ada okey ke Aida? Okey, insyaAllah. Okey ada jugalah kenderaan yang lalu, tapi jaranglah ada kenderaan lalu-lalang kat sini. Kawasan ni memang agak gelap lah sebab kawasan kampung. Kita akan bertemu dengan perkampungan orang asli. Dan jalan ni jugalah kita akan menuju ke Sungai Tekala. Sungai Tekala, kita boleh pergi tembus ke area Hulu Langat. Kita akan jumpa Sungai Gabai, Sungai Congkak. Laluan ni lah. Salah satu alternatif untuk ke Sungai Congkak, ke Sungai Gabai. Inilah kita nak ambil mood untuk bercerita sebenarnya. Tu yang sampai ke sini kita ni kan. Kita cari mood di perjalanan pula kali ni. Okey, sebentar lagi kita akan berjumpa semula. Kita dah sampai di lokasi ya Aida. Okey, ya. So, Aida nak tahu tak? Nak tahu cerita tak? Ya, apa dia tu? Pasal Tu yang kita nak tahu sangat tu. yang kita buat live itu hari. Kita buat live di Facebook itu hari. Si Mimin Alibaba ni. Kebetulan pada waktu tu sekejap Kebetulan pada waktu tu dia berada di tempat tugasnya lah, di hospital. Alamak. Okey. Kebetulan pada waktu tu dia berada di tempat tugasnya di hospital. Jadi masa masa tu kan kita punya tajuk masa tu kan tajuk kita kan Pontianak ataupun Kuntilanak, betul kan? Jadi masa kita tengah mainkan lagu, apa nama lagu dia? Menanti Kekasih. Okey. Dia diganggu.
Masa tu Mimin join ke kita punya tu? Ya, Mimin ada join kan. Kan Haida sendiri yang tegur dia kan. Ingat lagi kan? So dia ada buatkan, dia ada sharekan satu pengalaman lah. Pengalaman dia diganggu masa kita punya live Facebook ni. Jadi Brother Masa Fai dia mengikuti live tu, dalam masa yang sama dia terima gangguan lah, dapat gangguan lah. Ya, betul. Masa tu dia sedang bertugas kan? Ya, masa tu dia tengah bertugas, kita tengah buat live. Jadi inilah perkongsian daripada Mimin Alibaba. Jadi Brother Fai nak bacakan pengalaman yang dialami oleh kita nak dengar sama-sama. Mimin Alibaba. Okey. Nak dengar perkongsian daripada Mimin sendiri. Tu yang kita tak sabar sebenarnya nak tahu, kita nak dengar apa kisahnya yang Mimin lalui. Itulah pengalaman dia sebenar. Jadi ceritanya berbunyi begini. Julung kalinya aku mempersembahkan hasil karyaku di ruang peribadi. Untuk kisah kali ini, aku mengetengahkan gaya santai tanpa protokol. Tiada tajuk cerita ni ya. Cuma spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, aku ingin bercerita mengenai kisah yang baru terjadi beberapa hari yang lepas. Sebelum tu, aku nak tanya, ada sesiapa di sini mengikuti sesi live di Facebook Bro Fai ataupun Muhammad Fairuz Nur Alam baru-baru ni? Topik mengenai Pontianak ataupun kuntilanak. Kalau belum lagi, korang bolehlah tengok semula di Facebook beliau atau page Malam Mistik Bro Fai. Okey, nak dijadikan cerita, malam tu aku dah set dah nak tengok live Bro Fai ni. Kebetulan pula aku bertugas shift malam. Aku ingatkan ada masa terluang, jadi bolehlah tengok santai-santai sambil buat kerja. Dalam jam 9.30 aku dapat satu panggilan. Ada kematian di tingkat 4. Maknanya kena buat prosedur LO lah. Sedangkan live Bro Fai nanti akan berlangsung pada jam 10 malam. Alamak, kata si Mimin. Kira ada pertembungan masa lah. Jadi dah fikir tak bolehlah nak tengok. Tapi aku masih berharap sebab topik yang best dan yang aku tunggu-tunggu. Terima kasih Mimin kerana setia menunggu. Aku ambil keputusan siapkan barang-barang untuk prosedur LO secepat mungkin sebelum mayat turun. Ketika di bilik mayat, jam sudah pun menunjukkan pukul 10 malam. Dan aku dah approve invitation live dari Bro Fai. Aku letak handphone di satu sudut sambil menyusun kapas dan kain putih. Sambil-sambil tu, aku sempat menaip komen di ruang komen live di Facebook tersebutlah. Sesi live pun bermula. Ketika Bro Fai menunggu jumlah penonton masuk untuk menonton, beliau ada memasang satu lagu, iaitu lagu Menanti Kekasih. Di awal live masa tu. Antara baik-baik lagu Menanti Kekasih ni berbunyi begini. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai. Tiba-tiba bulu roma aku merinding. Aku sempat menaip di ruang komen mengatakan aku sedang bertugas dan berada di bilik mayat untuk standby prosedur LO. Tidak semena-mena, pintu yang aku buka seluas-luasnya sebentar tadi tertutup seolah-olah dihempas kuat. Aku terkejut sehinggakan gunting di tanganku terjatuh. Untuk pengetahuan semua, ketika itu aku keseorangan.
Berani dia kan. Sambil mendengar pula. Seorang lagi jururawat, Tan Tiana, berada di kaunter jururawat menunggu panggilan dari tingkat 4. Aku cuba bertenang dan terus menonton sesi live Facebook tersebut. Akan tetapi, ketika itu aku perasan ada satu sosok berdiri di tepi pintu. Rambut panjang mengurai. Ketika itu, hanya Allah saja yang tahu. Tanganku menggigil. Tapi, aku terus menggunting gauze walaupun herut. Aku cuba untuk fokus, tapi tanganku menggigil teruk. Aku membaca beberapa potong ayat Al-Quran termasuk ayat ke-9 surah Yasin. Apa ya ayat ke-9 surah Yasin? Ja'alna min baini aydihim. Yang itulah kan? Suara ketawa kedengaran seperti di dalam lagu Menanti Kekasih itu. Aku tertunduk dan tiada kekuatan untuk mengangkat kepala. Tanganku terus mematikan handphone. Sosok tersebut masih berada di tepi pintu. Aku teruskan bacaan walaupun lintang pukang. Tiba-tiba, pintu dibuka. Sosok itu menghilang. Aku berasa lega walaupun badanku masih menggigil. Tantiana dan seorang pembantu menolak stretcher yang berisi mayat masuk ke dalam. Aku menggesa Tantiana untuk membantuku menyiapkan prosedur LO seberapa segera yang boleh. Kedengaran sayup-sayup suara ketawa tersebut. Tantiana memandang wajahku, tapi cuma terdiam. Aku cuma memberi isyarat mata kepadanya untuk senyap. Ya, aku tahu Tantiana pun cuak. Setelah selesai, aku dan Tantiana membersihkan tangan di sinki pantry. Pada ketika itulah kami melihat sosok seakan-akan Pontianak berdiri di atas bumbung bangunan sekolah di belakang pusat rawatan ini. Oh, di belakang tu ada sekolah. Oh, berdekatan dengan sekolah. Tidak lama selepas itu, sosok itu kelihatan terbang ke atas pokok besar di tepi pagar. Pokok bergoyang kuat, seperti ditiup angin ribut dan diselangi ketawa mengilai. Aku dan Tantiana masing-masing berdiri kaku seperti kaki kami dikunci. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, barulah kami seolah-olah baru tersedar dan segera beredar keluar dari pantry. Kami berdua senyap sepanjang malam dan cuma berinteraksi menggunakan WhatsApp walaupun duduk bersebelahan. Penangan perasaan takut. Itulah perkongsian daripada Mimin Alibaba. Jadi Seram. memang cerita ni menyeramkan. Dan sebenarnya Brother Fai pun tak menyangka perkara ni boleh berlaku kepada Mimin Alibaba. Dan Brother Fai sebenarnya terlupa yang lagu Menanti Kekasih tu viral sebenarnya. Pernah viral ketika Pernah dahulu. viral. Sejauh mana kebenaran viral tentang lagu Menanti Kekasih tu. Sebab pada ketika tu lagu itu agak panas lah. Sentiasa dipasang di corong-corong radio, di media-media sosial, YouTube. Lagu tu memang famous ketika tu. Tapi pernah viral setiap kali lagu tu dipasang oleh yang bertugas dekat stesen radio. Mereka akan terima gangguan, macam-macam gangguan. Rupa-rupanya lagu tu tak boleh dimainkan sembarangan. Apa yang kita pernah dengar macam tu lah.
dan sejauh mana kebenaran dia punya kesahihan cerita tentang lagu tersebut, Wallahualam. Tapi banyak ramai juga yang mengatakan, yang mendakwa bahawa lagu Menanti Kekasih satu lagu yang agak panas. Jadi berhati-hati kalau nak main lagu Menanti Kekasih. Tak boleh sebut lama-lama, Prof. Aida, Ni waktu malam ni. jom kita balik. Dalam malam. Dengan gelap gulita pula ni. Apa kata kalau kita balik? Jom. Saya rasa itu idea yang sangat bagus. Okey, kita balik dulu ya. Besok kita dengar cerita lain pula. Assalamualaikum. Peace. No.